السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala: wa yajibu 'ala al-muta'allimi an yanwiya bi tahsil al-'ilmi ridha Allah ta'ala wad-dar al-akhirati ridha Allah ta'ala wad-dar al-akhirah. Wajibu dan wajib ia 'alal muta'allimi atas orang yang belajar. 'Alal muta'allimi jar majrur, ayyan wiya ta'wil masdar fa'il yajibu, ay niyyatuhu. Wajibu niyyatuhu bitahsil, yanwi ta'alluq ba, berniat bitahsil ilmi, dengan menghasilkan akan ilmu, idhafah masdar kepada maf'ul. Dia kata wajib bagi setiap orang yang belajar itu, berniat untuk menghasilkan ilmu tersebut ridha Allah ta'ala, kerana ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa yajibu 'al muta'ayyan wiya bi tahsil ilmi ridha Allah. Bukan. Ridha Allah tu dia panggil maf'ulun bih yanwi. Bukan maf'ul ajlih. Berniat akan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala idhafah masdar kepada fa'il. Iaitu untuk mendapat ridha Allah. Ni yang selalu ulama tasawuf yang selalu highlightkan. Menghasilkan ilmu, nak mengaji ilmu, belajar ilmu itu kerana redha Allah, bukan kerana sijil, bukan kerana nak kerja, bukan kerana desakan siapa-siapa. Pertama kerana mencari redha Allah. Ataf wad-dar al-akhirati, dan juga hari akhirat, negeri akhirat. Ad-dar al-akhirah, ad-dar al-akhirati, dan juga pada hari kiamat, iaitu negeri akhirat, iaitu mengharapkan kerana negeri akhirat. Kemudian wa izalatal jahli, dan menghilangkan akan jahil, idhafah masdar kepada maf'ul. Al-jahli mudhafu ilaih, izalata ataf kepada ridha, menghilangkan kejahilan an nafsil muta'allim, daripada diri orang yang belajar itu. An nafsi jar majrur wa huwa mudhaf hi mudhaf ilaih.
wa an sa'iril juhali, dan daripada seluruh orang-orang yang jahil. Sa'iril juhal, juhal ini jamak taksir bagi jahil. Jahilun, jahilun jamak taksir, bukan, al juhal betul lah, jamak taksir bagi jahil, al juhal. Kalau al jahal itu seorang yang tersangat jahil. Al juhal orang-orang yang jahil. Jadi untuk menghilangkan kejahilan orang-orang jahil, mana kita kena mengajar. Ilmu ni kalau ada kena mengajar. Kalau tak lupa. Kalau tidak muzakarah ataupun baca sesama ahli bilik ataupun rumah. Kawan kita di rumah sewa tu, jom hari ni kita muzakarah hujung minggu, kitab sekian-sekian. Baru dia panggil ada exercise otak tu. Kemusykilan yang timbul, masing-masing cari dalam kitab. Ada tak penyelesaian dia? Kalau ada, nyatakan. Kalau tak ada, tawakuf. Kalau ada tapi tak setuju, kritik. Itu dia panggil exercise ilmu. Wa ihya ad-dini, ataf lagi, dan juga menghidupkan akan agama. Idhafat masdar kepada maf'ul. Ahya yuhyi ihya'an, menghidupkan agama. Wa ibqa'al islami, dan mengekalkan akan Islam. Kekal ta'alluq bil ilmi, dengan ilmu. Mengekalkan Islam dengan ilmu. Sebab tu dia belajar kena niat gitu, mengekalkan Islam dengan ilmu. Kerana kalau mengekalkan Islam dengan tidak ada ilmu, dengan makna mereka itu jahil, maka itu akan merosakkan diri mereka sendiri dan agama mereka. Dalam keluarga juga menghidupkan suasana ilmu. Dengar ilmu sokmo. Sentiasa menanamkan kecintaan terhadap majlis ilmu. Sentiasa duduk bersama dengan ilmu. Dengan kita duduk dengan ahli ilmu, maka kita akan mendapat syu'batul iman yang kita bahas ni, iaitu orang yang mencintai akan ilmu. Dia kata talabul ilmi, menuntut akan ilmu. Menuntut ilmu itu tidak akan berlaku melainkan dia ada guru, dia ada kitab, dia ada pen untuk tulis. Kalau tak, dia bukannya berguru, dia bukan belajar, tapi mustami', orang yang mendengar. Tu. Wa yanwi bihi ay bi talabil ilmi, dan berniat ia seorang bihi, dengan dia, dengan talabil ilmi, dengan menuntut akan ilmu itu. Maf'ul bih asyukra, akan syukur. Syukur ta'alu ala ni'matil aqli wa sihhatil badani, atas nikmat akal dan sihat badan. Jadi kita ada sihat dan badan, sihat badan. Akal sempurna. Jadi kita menuntut ilmu. Itu tanda syukur dia, syukur istilahi. Kita menginsiraf, kita menyerahkan seluruh masa kita, badan kita yang diperoleh, yang Allah beri, akal kita yang Allah beri, kepada susah payah tuntut ilmu. Dia perlu badan yang sihat, akal yang sihat. Akal dari sudut kena mikir masalah-masalah tu. Badan dari sudut stamina, boleh mengaji sampai mana, sampai bila, pagi sampai malam ke macam mana. Sebab tu kena jaga kesihatan tubuh dan akal. Jangan memberikan makan-makan yang menyebabkan rosak akal, ataupun akal menjadi binasa. Kerana dia tidak akan menyebabkan dia tu boleh mentahsilkan ilmu. Wala yanwi bihi ay bi talabil ilmi, dan tidak boleh, la nafi, tidak boleh berniat ia seorang bihi, dengan dia, bi talabil ilmi, iqbalan nasi, akan tumpuan manusia. Tumpuan manusia. Nak kawan-kawan, nak tumpuan manusia, nak kata dia alim, nak kata dia belajar hebat, nak kata dia tu belajar banyak. Kalau dia menuntut ilmu kerana tu, itu niat tidak khalis lah, tidak ikhlas. Wastijlaba mata'id dunya,
Wastijlaba, dan juga menarik atau mengumpulkan. Menarik ataupun mengumpulkan harta-harta dunia. Idhafah masdar kepada maf'ul. Istijlab, idhafah matang, idhafah masdar kepada maf'ul. Menuntut akan menarik atau mengumpulkan harta-harta dunia. Mata'ad dunya ay mata' lid dunya. Idhafah bima'na lam. Wal ikrama atah pada ikbalah, dan juga untuk memuliakan ataupun dimuliakan inda sultani, ta'alluq inda kepada ikram, di sisi sultan. As-sultani mudhaf ilaih, wa ghairihi wa ghairi sultan, dan juga selain sultan. Guru kau mengaji ni kerana nak suruh guru puji dia. Payah itu. Itu semua niat-niat yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah proses menuntut ilmu dia kerana ada benda lain selain ilmu yang dia qasad, selain Allah Ta'ala, selain akhirat dan sebagainya. Baik. Habis selesai. Wasyu'batu tsaminata asyarah. Dan bermula wa istinah, dan bermula bahagian syu'bah yang ke-18 ialah khabar nashrul ilmi syar'i, iaitu menyebarkan akan ilmu asy-syar'i, sifat ilmi yang dibangsakan kepada syarak. Nashru khabar al-ilmi mudhaf ilaih. Nashrul ilmi idhafah masdar kepada maf'ul, iaitu menyebarkan akan ilmu yang dibangsakan kepada syarak. Juga dia panggil syu'batul iman, kesempurnaan iman. Jadi bila dia perlu nashrul ilmi syar'i, iaitu bila dia reti lah. Jangan tak reti tu dia tak bagi, dia gigi nashrul ilmi pula. Dia tak reti tapi pi sebar ilmu. Tu tak kena, akan jadi kejahilan. Jadi pastikan sebelum kita bertaraf nashrul ilmi syar'i, pemahaman kita sudah betul dengan sebaiknya. Jangan menyebarkan ilmu yang salah sehingga mengatakan pendapat-pendapat yang tidak betul. Itu menjadi jahanam pula kita ni. Menyatakan pandangan-pandangan yang tidak muktamad dalam keadaan kita tidak mengucapkan dia tu bukan pandangan muktamad. Jadi kena nak nashrul ilmi, perlu terlebih dahulu dia itu tahu benda yang nak diucapkan nanti. Liqaulihi, kerana firmannya, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballigha asy-syahidu. Liyuballigha asy-syahidu. Liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaibah. Hendak mana? Menyampailah oleh orang yang syahid. Orang yang syahid ni orang yang hadir lah. Orang yang melihat, orang yang hadir itu minkum daripada kalian, asyahid ta'alluq min, minkum daripada kalian, al-ghaibah, menyampaikan akan maf'ul bih, orang yang tak ada. Jadi Nabi suruh menyampai. Zaman Nabi SAW, bila ada orang sahabat mari pada jauh, kampung yang jauh, dia dapat hadis Nabi SAW, maka selepas dia balik, dia sebarkan. Itu nasrul ilmi. Jadi kita orang sekarang ni belajar, mari Uniza contohnya, untuk esok-esok ni dia nasrul ilmi syar'i di tempat sendiri, di negeri sendiri, di daerah sendiri. Jadi kalau dia tidak bersungguh ketika dia waktu belajar, macam mana dia nak nasrul ilmi? Tak boleh. Maka akan menjadi masalah pula ketika nasrul ilmi kalau dia tidak betul-betul belajar. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ay yajiba, yakni tafsir, yajibu ala sami'i ma aqulu minkum ay yuballighahu man lam yasma'hu. Nuktah. Ay yajibu, yakni wajib ala sami'i, wajib, yajibu ta'alu ala, wajib ke atas orang yang mendengar. Ala sami'i jar majrur, ke atas orang mendengar tu wajib oleh fa'il ma aqulu minkum. Wajib ke atas sami' ma aqulu minkum, barang yang berkata ia oleh aku daripada kalian,
ayyuballighahu. Ayyuballighahu takwil masdar jadi fa'il. Ayyuballighahu ma aqulu minkum tu ma tu maf'ulun bih, pertama muqaddam daripada yuballighahu. Asalnya ayyuballighahu ma aqulu minkum man lam yasma'hu. Ya, ada masalah ibarat je. Betul lah. Sekejap. Ay yajibu 'ala as-sami'i ma aqulu minkum. Oh, bukan. Jadi ma tu maf'ul bih sami'. Wajib ke atas orang yang mendengar akan barang yang berkata oleh aku daripada kalian. Ayyuballighahu takwil masdar jadi fa'il yajibu. Menyampai ia akan ma aqulu, akan maf'ul bih kedua man lam yasma'u, orang yang tidak sama sekali mendengar ia man hu akan ia akan ma aqulu minkum. Gitu. Jadi ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Apa yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib menyampaikan. Tak boleh susu, tidak boleh susu. Jadi nasrul ilmi itu maksud tidak boleh seseorang menyusup dia perlu menyampaikan kalau dia tahu. Jangan dia diam. Benda tu mungkar, dia diam. Orang suruh mengajar, diam juga. Jadi orang yang suruh mengajar dalam keadaan ada lagi orang lain, boleh dia tolak, tapi makruh. Tapi kalau dia itu orang yang memang dia seorang saja yang layak mengajar, hak lain dalam kampung tu tak wajib, tak ada orang boleh mengajar, kemudian dijemput, wajib mengajar. Wajib mengajar ni bila kita dijemput, ataupun kalau tak mengajar tu menyebabkan berlaku kemungkaran besar dalam negeri atau kampung kita, maka wajib kita mengajar. Wa hadzal hadithu, dan bermula ini hadis, hadza mubtada, al hadithu badal waw istinah. Khabar khitabun, ialah cakap lis sahabati, kepada sahabat. Lis sahabati jar majrur, khitab ta'alluq pada lam. Ni cakap pada sahabat ni. Thumma, kemudian liman ba'dahum, atah pada sahabat. Kemudian khitabun liman ba'dahum, ay liman thabata ba'dahum ba'da sahabah. Man mausuliyah. Kemudian kepada orang yang sabit ia orang itu selepas mereka itu sahabat, iaitu dia panggil sebagai tabi'i. Ila yaumil qiyamati, sehinggalah kepada hari kiamat. Ai hala kauni man ba'dahum tu, hal keadaan orang yang selepas mereka itu sabitun, sabit ia ila yaumil qiyamah, sehingga pada hari kiamat. Ila yaumi jar majrur, al qiyamati mudhaf ilaih. Jadi sampai kita lah ila yaumil qiyamah, ai ila qurbi yaumil qiyamah, sehingga dekat hari kiamat. Bukan hari kiamat, tapi sehingga dekat hari kiamat. Fayajibu tablighu ala ahli ilmi, maka wajiblah oleh fa'il menyampaikan. Wajib ta'alluq ala, wajib atas ahli ilmi, orang yang berkeahlian dalam ilmu. Ahli jar majrur wa huwa mudhaf, al ilmi mudhaf ilaih. Wajib menyampai atas orang yang mempunyai ilmu. Untuk tadi itulah ibqa al-Islam bil ilm, ridallahi ta'ala, ad-dar al-akhirah dan sebagainya. Tapi itu talabul ilmi, ini nashrul ilm. Wa hadha fa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahli ilmi. Sekarang ni ahli ilmi ni macam mana? Maka dia bersebut fa kullu man, maka bermula setiap orang. Man jaa mudhafu ilaih, kullu mubtada. Ta'allama silah man mausuliyah. Orang yang telah belajar ia man maf'ulun bih mas'alatan, akan masalah sifat, wahidatan yang satu ia masalah tu, fahuwa, maka bermula dia man min aisabitun, min ta'alluq satu wazu khabar, sabit ia min ahli ilmi, dengan dan sebahagian daripada ahli ilmu, biha, dengan dia, dengan mas'alatin wahidah.
Dia sudah menjadi ahli ilmu. Dia tahu satu masalah. Dia belajar satu masalah kaitan sembahyang. Maka dia sudah ahli ilmu dalam bab sembahyang. Maka dia wajib menyampai. Tak kisahlah wajib menyampai itu sama ada keluarga ke, sahabat ke, orang lain ke, masyarakat awam ke, asalkan menyampai lah. Supaya orang tahu. Banyak orang tahu. Wa kullu amiyin. Wa kullu amiyin, dan setiap orang-orang yang dibahasakan kepada awam. Mana orang awam lah. Wa kullu amiyin, dan orang-orang awam. Setiap orang awam tu arafa, sifat yang mengetahui ia kullu am akan maf'ul bih syuratus salati, akan syarat-syarat sembahyang itu, fa'alaihi, maka atas kullu am itu ay ya'riqa, bukan ay bukan ya'riqa, ya'rifa, ay ya'rifa, la'alla as-sawab ay ya'rifa, bahawa ay ya'rifa, bukan ay yu'arrifa, arrafa yu'arrifu ta'rif, bahawa memperkenalkan ia, memberitahu ia kullu am tu akan maf'ul bih ghairahu ghaira kullu am, makna menyampai pada orang lain juga, beritahu, tapi bukan ala sabili ta'lim, tapi ala sabili hikayah ataupun ikhbar. Ni contoh, orang-orang tahu syarat-syarat semayang, syarat-syarat sah semayang, fa'alaihi itu makna apa? Jadi fa tu jawab, seolah-olah kullu amin tu, kullu tu mutadamminu makna syarti, mengandungi makna syarat. Mana setiap orang awam yang mengetahui syarat-syarat semayang itu, maka alaihi ay ya'riqa, ay yu'arrifa. Ay yu'arrifa ta'wil masdar mubtada' muakhar, alaihi ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam, hi mudhafu ilaih, ghaira maf'ulun bih, hu mudhafu ilaih. Wa illam yu'arrif ghairahu, jikalau tidak sama sekali dia memperkenalkan atau memberitahu akan orang lain, fahuwa, maka bermula dia kullu amiyin tadi itu syarikuhu fil ithmi. Syarikuhu ialah khabar, bersekutunya kullu am itu fil ithmi, pada dosa. Fil ithmi jar majrur. Ada setiap orang awam yang tahu syarat-syarat sah sembahyang tu, contoh saja, tahu syarat-syarat sah puasa, dia tak bagi tahu orang lain, maka dia sama-sama berdosa sebab tidak menyampaikan ilmu tersebut. Jadi wajib nyampai. Itu kata orang awam, kalau menuntut ilmu lagi mimbabil aula lah. Tapi tak syarat mengajar. Dia kata yu'arrifa saja. Wa yajibu fi kulli masjidin. Dan wajib pada setiap masjid. Wa mahallatin, dan setiap wilayah ataupun daerah. Minal baladi, wa mahallatin kainatin minal baladi, daripada setiap wilayah ataupun tempat daerah daripada setiap negeri. Faqihun, fa'il, oleh faqih, makna ada seorang faqih, sifat yu'allimun nasa, akan yang mengajar ia faqih akan manusia. Wajib setiap masjid tu, setiap masjid, setiap wilayah daripada negeri itu mesti ada seorang faqih yang mengajar manusia. Lepas tu kita ni wakil negeri, wakil wilayah, wakil daerah. Di daerah kita ada orang alim yang asal negeri kita, yang asal daerah situ. Kau orang luar lah, ada ke tak? Wa yufhimuhum afhama yufhimu ifham, dan memberi faham ia faqih, hum akan mereka itu maf'ulun bi akan annas. Ada orang yang boleh beri faham, yang boleh mengajar. Wajib setiap masjid dan wilayah ada macam tu. Wa kadza fi kulli qaryatin, dan begitu juga wa kadza kulli masjid wa mahallah, itu fi kulli qaryatin, pada setiap qaryah. Dengan makna yajibu fi kulli qaryatin
faqihun yu'allimun nasa wa yufhimuhum. Itu takdir. Ini dihazah lah, dihazah kerana dia panggil min hadfi tsani lidilalatil awal. Hazah yang kedua kerana telah menunjuk pertama. Dia panggil ihtibak dalam istilah balaghah, ihtibak. Wa yajibu ala kulli faqihin. Dan wajiblah atas setiap orang yang faqih, orang yang reti ni, wajib apa dia? Kulli faqihin farighin. Kulli faqihin farighin. Setiap wajib bagi setiap orang-orang pekoh, tok-tok pekoh yang ada masa. Masa lapang lah, farighin. Yang ada masa, ataupun faraghin, yang ada masa lapang. Faraghin min fardi ainihi, daripada fardi ainihi, daripada menunaikan kewajipan fardu ainnya faqih ala sabili fardil kifayati. Wajib ke atas setiap faqih yang mempunyai waktu daripada fardhi ainihi ala sabili fardil kifayah, daripada fardu ain, daripada dihukumkan fardu ain nyonya kullu faqih tu, dia kena, orang panggil apa, mengajar tu fardu kifayah. Sebab tu dia kata ala sabili fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah, tapi bila dia pergi tu ibarat dia tu fardu ain atas dia. Gitu. Ngajar tu satu kampung seorang jadi dah, tapi bila seorang, fardu kifayah tu nisbah masyarakat, nisbah dia yang kena pergi mengajar wakil satu negeri tu jadi fardu ain atas dia. Faham? Lepas tu kita kena berasa kita ni wajib fardu ain ngaji, bukan fardu kifayah ngaji nahwu sorah. Sebab wakil kampung, wakil negeri, wakil daerah. Kalau duk berasa ada orang habis ada orang mati belaka semua tu, tak sok orang. Jadi dia tu memang wakil negeri, tapi bila mengajar tu ibarat macam fardu ain, sebab dia yang faqih, orang lain tidak faqih dalam negeri tersebut. Tu ala sabilil fardil kifayah. Ay yakhruja baru fa'il, takwil masdar, fa'il bagi yajibu. Yajibu ala kulli faqihin faraghin min fardi ainihi ala sabili fardil kifayati. Ay baru fa'il, takwil masdar, fa'il yajibu. Ay yakhruja, bahawa keluar ia faqih, dhamir mustatir huwa, fa'il kembali kepada faqih. Yakhruja ta'alu ila, keluar ila man yujawizu baladahu, kepada keluar ila man yujawizu yujawiru, kepada man yujawiru, situ ila man yujawiru baladahu, kepada orang yang bersebelahan ia orang akan negeri faqih. Pada orang yang berdekatan lah. Dia keluar kepada orang-orang yang berdekatan dengan negeri faqih tadi. Mana daerah dia sama ke, orang kampung sebelah ke, dia keluar. Wa yu'allimuhum, atau pada yakhruja jadi wa yu'allimahum, dan mengajar ia, allama yu'allimu, dan mengajar ia faqih itu akan maf'ul bih mereka itu annas, maf'ul bih kedua dinahum, akan agama mereka itu annas, mengajar agama, mengajar hukum fiqh, akidah, tasawuf, hadis, tafsir, nahwu, balaghah dan sebagainya. Wa faraidha syara'i'ihim, ataf kepada dinahum, dan kefarduan syariat mereka itu annas. Faraid jamak taksir bagi fardun, syara'i' jamak taksir bagi syariah. Syari'atun, syari'atani, syara'i'u, fawa'ilu, atau wazan fawa'ilu, sirah muntahal jumu'. Wa yastashiba, ataf lagi kepada yakhruja, dan istashaba yastashibu istishaban, menyertai ia faqih.
ma'a nafsihi serta dirinya je faqih. Nafsi jar majrur. Oh, jadi ma'a zarhan. Nafsi mudhafu ilaih lah, hi mudhafu ilaih. Zadan, menyertai makna beserta faqih itu akan bekalan. Maf'ulun bih bagi yastashiba. Bekalan sifat ya'kuluhu, yang makan ia faqihu akan dia akan zadan. Bawa bekalan lah, bawa makan maksudnya. Wala ya'kulu min at'imatihim. Dan tidak boleh makan ia faqih daripada makanan-makanan mereka itu annas. Situ. Mana kita? Di sini seolah-olah mengatakan suruh bawa bekal lagi. Bukan makanan mereka. Bahkan dia kata la ya'kulu min at'imatihim. Tidak boleh makan daripada makanan-makanan mereka itu. Tidak boleh di sini macam mana? Adakah haram ke? Makruh ke? Ataupun tidak boleh di sini lebih kepada tidak mengharapkan makanan mereka itu. Takut jadi gini pula. Kita mengajar kerana mereka sedia makan. Jadi tak jadi. Tak ada itu. Hatta maklum tu benda yang diberi selepas kuliah, duit tu lah. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi Al-Hidi kata orang mengajar tu tidak boleh mengharapkan dalam hati dia maklum, tak boleh. Jangan kerana maklum dia mengajar. Jangan kerana bekalan makanan yang diberikan itu dia mengajar, tak. Kena khalis betul. Betul maklum tadi tu, kalau dapat sila ambil lah, tak dapat jangan berungut pula, itu saja. Jadi tidak boleh mengambil makanan sini ni. Boleh jadi dia nak maksudkan ialah tidak boleh mengharapkan makanan yang diberi oleh mereka. Bawa bekalan sendirilah. Sebab kita ni tugas dia ialah mengajar. Kalau mereka beri, ambil, itu saja. Jangan lepas ni lepas mengajar orang beri, saya tak mau. Sudah. Jangan gitu. Bukan kita mengharapkan makanan dah daripada berilah. Jangan sampai tahap gini pula. Lepas kuliah kita pula tanya, ada tak makan? Sudah. Tu teruk sangat tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wala ya'kulu bi fa in qama bihi wahidun saqata al-haraju 'anil baqina. Jikalau berdirilah ia bihi dengan dia bi ta'limin nas tu, mana berdiri ni menunaikanlah fa'il oleh wahidun, oleh seorang, maka jawab saqatal haraju, maka gugurlah al-haraj, kepayahan. Payahan ni taklif ke atas masyarakat secara fardu kifayah lah. Fardu kifayah 90 km tu mesti ada seorang alim. Ya, orang alim nak pergi mengajar dia pula jadi fardu ain atas dia, sebab tak ada orang lain yang boleh mengajar. Atas masyarakat fardu kifayah, dia sendiri fardu ain. Anil baqina, daripada baqi manusia yang lain. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yakum bihi wahidun, jika seorang pun tidak menunaikan tanggungjawab tersebut, ammal haraju, niscaya umumlah, meratailah fa'il oleh kepayahan tadi, al-kaffati. Kejap. Wa illa ammal haraju al-kaffata. Umumlah, menyeratailah oleh kepayahan tadi, maf'ul bih, akan al-kaffata, akan keseluruhannya, yakni kaffatan nasi, seluruh manusia. Ajma'ina taukid, seluruhnya mana? Seluruhnya di kawasan dua marhalah tu. Dia tak sebut dua kadar dua marhalah. Itu tulislah. Qala Ahmad As-Suhaimi, telah berkata dah oleh fa'il Ahmad As-Suhaimi, naqlan ay hala kaunihi naqilan, hal keadaannya Ahmad Suhaimi itu menukilkan daripada apa nama tu, naqlan Allah, langkah silap ammal ilmu, adapun bermula ilmu itu khabar
Amal ilmu, maka ada pun bermula ilmu itu. Oh, bukan ilmu fi nuskhatin al-alimu, orang yang berilmu, orang alim. Amal alimu, adapun bermula orang alim, fali taqsirihi. Ni dia nak panggil muqabalah. Kenapa semua orang dosa? Kenapa semua orang dosa kalau tak ada seorang yang menunaikan tanggungjawab tersebut? Amal alimu, adapun bermula orang alim, jawab tu khabar, fali taqsirihi ay fahuwa thabitun fahuwa zahirun, maka bermula dia itu zahir ia, li taqsirihi, kerana cuainya alim tadi, fil khuruji, ta'alluq taksir kepada fi, taqsirihi itu idhafah masdar kepada fa'il, fil khuruji pada keluar, ila dhalikal baladi, pada demikian negeri, dhalika jar majrur, al baladi badal. Wa ammal jahilu, dan adapun bermula orang jahil, dia punya dosa pula kerana fahuwa sabitun li taqsirihi, kerana cuainya jahil, fi tarkit ta'allumi, pada meninggalkan akan belajar, idhafah masdar kepada maf'ul. Jadi orang faqih dosa juga kerana dia tak keluar, dia tak pergi mengajar. Orang yang muta'allim tu pula, dia dosa kerana meninggalkan belajar. Jadi kata guru kita, orang yang nak anak buah orang yang kita mengajar tu, kalau tak boleh mengajar dalam masa 3 tahun, maka dia tu kita sudah gagal mendidik dia. Maknanya kita ajar tu gagal, kira-kira. Walaupun tidak alim, dia tak boleh mengajar langsung. Mana gagal kita tu. Jadi kalau syarat alim suruh 20 tahun boleh mengajar, habis cerita lah. Jadi boleh mengajar koda-koda lepas fardu ain mereka, selesai dah. Dalam keadaan dia tu masih belajar juga, tapi dalam masa yang sama dia boleh menyampaikan ilmu kalau disuruh. Hakadha al-madhkuri, dan begitulah demikian tersebut. Qala Ahmad, telah berkata oleh Ahmad As-Suhaimi, naqlan tu hal bagi Ahmad Suhaimi, ay hala kaunihi naqilan, jadikan dia isim fa'il, anil Ghazali, naqlan ta'alu'an, daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Habis. Kemudian i'lam, ketahui olehmu, anna, bahwasanya, li'alimil akhirati, bagi orang alim akhirat, mana orang ulama akhirat, itu isim anna muakhar, thalatha alamatin, ada 3 alamat. Li'alimil akhirati itu ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam anna, thalatha isim anna muakhar, 3 alamat bagi alim akhirat. Ihdaha, bermula salah satu daripadanya, thalathi alamatin itu, jumlah tu khabar, alla yatlubad dunya, bahawa tidak menuntut ia seorang lah alim akhirat tu, maf'ulun bih, akan dunia. Tak menuntut dunia tu ciri-ciri pertama, alamat ni nak cari ulama akhirat. Bi'ilmihi, dengan ilmu je alimil akhirah, dengan ilmu yang dia ada, dia tak mencari dunia, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana pujian manusia. Dia tak dapat harta pun mengajar juga, dia tak dapat puji manusia pun mengajar juga. Orang bagi dia pitih berjuta-juta pun, kalau salah dia kena tegur, dia tegur. Wathaniyatu, dan bermula yang kedua, wal alamatu thaniyatu, dan bermula alamat yang kedua itu khabar, ay yaqsidal bil istighali bil ulumi sa'adah al-ukhrawiyyah, ay yaqsida, bahawa berqasad ia alim al-akhirah tu, bil istighali, dengan bersibuk-sibuk, bahawa ta'alluq pada yaqsida, bahawa ta'alluq pada istighal juga, bersibuk-sibuk, bil ulumi, dengan ilmu-ilmu, dengan ilmu-ilmu apa dia? Ilmu-ilmu bil ulumi. Yaqsida bil istighal bil ulum, mengqasad apa dia? Mengqasad maf'ulun bih, akan as-sa'adatal ukhrawiyyata, akan kebahagiaan, sifat yang dibangsakan kepada akhirat. Dia bersibuk dengan ilmu tu, qasadnya untuk bahagia di akhirat, tenang di sana, berkhidmat di dunia untuk kebaikan di akhirat dia sendiri. Fayakunu muhtamman bi'ilmil batini, bukan,
fa fa fayakunu muhtimman. Fayakunu, maka adalah ia yang alim itu, alim yang nak kepada capai sa'adah ukhrawiyah tu, muhtimman, mengambil perhatian, ialah mengambil perhatian ia bi ilmil batini, dengan ilmu batin, iaitu ilmu tasawuf. Sebab apa? Ila li siyasatil qalbi, untuk siyasatil qalbi, untuk mentadbir hati dia, untuk menguasai hati dia. Menguasai, yakni menguasai sifat hati dia itu dengan sifat-sifat mahmudah lah. Makna dia tidak termakan ataupun tidak terkalah dengan sifat-sifat madhumah yang dikenakan atas hati dia. Dia mengaji ilmu tasawuf. Mana ilmu tasawuf dia tak tinggal. Kena belajar. Tapi janganlah tertasawuf sangat sampai tinggal habis pekor akidah ta'alim pula. Belajar kerana ilmu, belajar nak mendapat redha Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai tahap belajar tak ada strategi untuk mencapai malakatul ilmiyah. Tak ada. Kosong. Tak jadi. Jadi jangan salah faham kata-kata guru yang kata menuntut ilmu mencari redha Allah. Kita pun menuntut ilmu lah, menuntut ilmu. Tak ada strategi langsung. Luar degree gitu juga. Tak jadi juga tu. Wasalisatu ay wal alamatu salisatu, dan bermula alamat yang ketiga pula. Ayyakuna, takwil itu takwil masdar jadi khabar. Ayyakuna, bahawa adalah ia yang alim itu. Adalah ia yang alim itu mu'tamidan, berpegang teguh ia, itu khabar yakun, berpegang teguh ia yang alim fi ulumihi ulumil alim, pada ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu alim, alat taqlidi, mu'tamidan ala, berpegang atas taqlid li sahibi syariatin, bagi pemilik syariat. Siapa dia? Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taklid di sini bukan taklid yang kita faham tauhid tu. Taklid sini makna ikut jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mutqin ilmu dia. Ketika dia berpegang teguh ilmu dia itu, berpegang teguh atas dasar apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi, aqwali sahibi syariah. Sini kena kepada Nabi lah. Pada perkataan-perkataannya sahib syariah, iaitu Nabi. Ataf wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya sahib syariah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berpegang teguh ilmu iaitu atas jalanan Nabi SAW, yang mana jalanan Nabi, perkataan dan perbuatan tu berdasarkan bimbingan ulama'. Kalau tak semata-mata perbuatan Nabi dan perkataan Nabi, maka kita zahir Al-Quran mengikut zahir hadis, itu tak kena pula situ. Thumma, kemudian lagi, inna li'adami talabid dunya bil ilmi khamsa alamatin. Ni bagus. Sesungguhnya li'adami talabid dunya bil ilmi, sesungguhnya tidak ada mencari dunia itu dengan ilmu. Mencari dunia, talabid dunia, idhafah masdar kepada maf'ul. Itu ada isim inna mu'akhar. Khamsa alamatin. Ada 5 alamat. Ada 5 alamat orang mencari ilmu tu bukan, orang menuntut dunia tu dengan bukan ilmu. Pada menuntut dunia tu dengan sebab lain, bukan dengan sebab ilmu. Ada 5 alamat pula. 5 alamat yang menunjukkan seseorang itu menuntut dunia bukan sebab ilmu. Ada 5 alamat. Al-ula sifat bagi mubtada mahzuf, takdir al-alamatul ula. Bermula alamat yang pertamanya, jumlah tu khabar. Alla yukhalifa, khalafa yukhalifu, bahawa tidak bercanggah ia oleh fa'il, qawluhu, oleh perkataannya, perkataan syakhsi lah, akan maf'ul bih, barang yaf'aluhu, yang memperbuat ia man, hu akan dia akan barang tu kena pada fa'il, perbuatan.
Tak bercanggah makna kalau kawan tu suruh sembahyang, dia pun sembahyang dulu. Janganlah dia tu suruh orang sembahyang, dia tak sembahyang. Tak jadi, maka dia kata fahuwa fayakunu huwa, maka adalah dia itu awwala khabar yakun. Khabar yakun. Awal fa'ilin, awal yang membuat lil ma'murati, akan perkara-perkara yang disuruh. Lam tu zaidah, ma'murat tu maf'ul bagi fa'il. Memperbuat akan perkara-perkara yang disuruh Allah Ta'ala. Wa tarikin, ay awwala tarikin, atau pada fa'ilin, awal-awal yang meninggalkan lil manhiyati, akan perkara-perkara yang ditegah. Tu itu alamat pertama, dia tu menuntut dunia bukan dengan sebab ilmu. Menuntut dunia bukan dengan sebab ilmu. Maksudnya dia menyampaikan ilmu itu bukan dengan sebab menuntut dunia. Iaitu dia orang pertama yang buat perkara yang disuruh Allah Ta'ala sebelum dia suruh. Dia orang pertama yang meninggalkan maksiat sebelum dia suruh orang meninggalkan maksiat. Ni pun nampak payah ni. Yang suruh dia ada dua kategori pula. Kalau seorang itu suruh benda sunat, contoh suruh orang sembahyang duha, dia tak sembahyang pun, tu tak ada masalah. Dari sudut hukum lah, dari sudut dosa tak dosa tu, tak ada masalah, tak dosa. Yang dosanya bila dia suruh sembahyang fardu tapi dia sendiri tak sembahyang fardu. Tu dosa. Dosa tak sembahyang fardu satu. Dosa bercakap sesuatu yang dia tak buat, padahal itu perkara wajib. Sama juga benda haram. Dia menyuruh, dia mengharamkan ataupun dia mengatakan haram zina, dia sendiri berzina. Tapi kalau benda makruh, benda tu makruh, dia suruh, dia larang orang buat, hukum dia sunat. Larang orang buat benda makruh ni, larang orang buat benda makruh, hukum dia sunat. Dulu kita baca dalam Bahjatul Wasail tu, syarah Syekh Nawawi juga terhadap Risalah Al-Jami'ah, sunat. Tapi dia sendiri tak buat, tidak ada masalah. Dia sendiri yang buat, tidak ada masalah, tak jadi dosa lah. Tu pembahagian ada dua pula tu. Wathaniyatu ay wal alamatu thaniyatu, bermula alamat sifat yang kedua itu khabar. Ay ya'taniya, i'tana ya'tani, ay ya'taniya, bahawa mengambil berat ia seorang bil ilmi, dengan ilmu. Ta'alluq ba pada ya'tani, bil ilmi jar majrur. Ala hasabi taqatihi, taqati syakhsi, atas kadar kemampuannya seseorang. Hasabi jar majrur, taqati mudhaf ilaihi mudhaf ilaih. Wa yarghabu fi ta'ati, dan menggalak ia seorang fi ta'ah, dalam ketaatan. Ketika dia menuntut ilmu, bukan setakat dia memperhatikan ilmu, mengambil berat tentang ilmu, bahkan dia pula mentarghibkan, menggalakkan diri dia ke arah taat pada Allah Ta'ala. Wa yatawaqqa an ilmin, wa yatawaqqa, dan juga menjauhi ia syakhsu, menjauhi ia syakhsu an ilmin, daripada satu ilmu, sifat ilmu yang yukthirul jidala, yang memperbanyak ia ilmu itu akan berdebat. Mana jauhi berdebat, semampu boleh jauhi berdebat. Beza dengan muzakarah, bahthul masail, tu berdebat yang diharuskan, berdebat yang dipanggil mengasah ilmu. Ni berdebat nak cari siapa menang. Selagi tidak membabitkan ahlul haqqi wal batil, antara kafir Islam dan sebagainya, tak wajib berdebat. Tak payahlah cari ilmu yang banyak berdebat. Tapi kalau nak masuk dalam bidang ilmu yang banyak berdebat, boleh, dengan syarat dia sudah mantap ilmu-ilmu yang wajib atas dia dan ilmu-ilmu yang sepatutnya dia belajar. Apa pada tu dia nak masuk ilmu jidal, silalah. Ada perbahasan ilmu jidal, ilmu berdebat. Takut dia belajar ilmu yang banyak berdebat ni, dia belajar tu untuk debat dengan orang pula. Wasalithatu ay wal alamatu salithatu, bermula alamat yang ketiga khabar. Ay yajtaniba, bahawa menjauhi ia syakhsu, menjauhi ia seorang. Sini beza nuskhah ni. Sini syarafuhu ta'am. Dia ikutkan nuskhah lain tarafuha ta'amin. Tarafuha
ta'amin. La'alla as-sawa' tarafuha. Tarafuha. Tarafuha ta'amin mudhafu ilaih. Tarafuha tu maf'ulun bih. Ta'amin mudhafu ilaih. Menjauhi ia akan kemewahan makanan. Kemewahan makanan. Mengajar, menuntut ilmu. Tapi nak supaya orang beri makan mewah. Tak jadi ya. Itu menuntut dunia. Jadi orang yang tak menuntut dunia, dia menjauhi diri daripada makanan-makanan mewah. Wa maskanin dan juga tempat tinggal yang mewah. Tempat tinggal yang mewah. Tidak mencari-cari. Tidak kejar ke situ. Maksud dia. Bukan tak boleh. Padahal tidak kejar ke arah situ. Kalau dia belajar ataupun dia belajar. Tidak bercita-cita untuk supaya dapat makan yang mewah, dapat tempat tinggal yang mewah dan sebagainya. Ini adab-adab ataupun perkara-perkara yang perlu jaga. Atau lagi wa asasin. Wa asasin wa libasin. Dan asasin ni barang-barang rumah lah, kelengkapan rumah. Libasin itu pakaian. Senang. Habis. Mewah. Bukan makna tak boleh. Mewah. Mana? Berlumba-lumba untuk memperbesarkan benda yang tak besar. Membeli baju yang mewah yang tak perlu pun. Pakai baju biasa pun boleh. Jadi dia menuntut ilmu kerana tu. Maka tidak ada. Maka ada masalah. Tu 5 alamat menuntut dunia dengan sebab ilmu. Warabi'atu ay wal alamatu rabi'atu. Bermula alamat yang keempat khabar. Ayyam qabidha in qabadha yang qabidu. Ayyam qabidha bahawa menghindari ia. Menghindari ia seorang. Menghindari ta'lu'an an mukhalatat sultani idhafat. Khalata yukhalitu mukhalatah. Idhafat masdar kepada maf'ul. Bercampur akan sultan. Maknanya tidak bergaul dengan sultan. Takutnya bila bergaul dengan sultan ni, saat lagi kalau dia tegur, kena marah di sultan, kena pecat dan sebagainya, tak dapatlah kemewahan dunia tu. Maka jauhi diri daripada sultan. Itu dipanggil tidak mencari dunia dengan sebab ilmu. Illa linnashi. Tetapi ada qaid dia. Tidak dekat tu illa melainkan apa dia? Linnushi. Melainkan untuk memberi nasihat. Untuk memberi nasihat lahu. Nushi ta'aluk lahu ay li sultan, bagi sultan. Ataupun ataf pada linushi lidaf'i, untuk menolakkan mazlamatin, berlaku kezaliman. Mazlamatin, berlaku kezaliman. Li syafa'ati fi mardatin, ataupun untuk memberi pertolongan fi mardatillahi ta'ala, pada adalah mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi pertolongan kepada sultan, tapi bukan mengharapkan sultan beri apa-apa, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana syarak. Tiga ni saja keadaan boleh dekat dengan sultan. Beri nasihat, menolakkan kezaliman yang bakal dibuat sultan, dia pun dekat bagi menghalang dia, ataupun memberi pertolongan kepada sultan dalam keadaan dia itu berada dalam keredaan, dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana sehari kut sultan balas sekian-sekian aku jadi kaya dan sebagainya, bukan. Habis. Wal khamisatu ay wal alamatul khamisatu. Bermula alamat yang kelima khabar. Alla yusari'a. Sara'a yusari'u musara'ah. Alla yusari'a, bahawa tidak tergesa-gesa ia man ilal fatwa, kepada fatwa. Ni. Jadi orang mengajar kalau dia segera, dia tak tahu soalan tu nak jawab apa, dia jawab juga. Maknanya dia nak dunia tu. Pujian orang, kata orang lain, pangkat. Tapi kalau dia jujur dengan ilmu dia, soalan diajukan, dia tak tahu, dia kata wallahu a'lam. Hantar orang lah dia nak kata dia jahil, tak reti mana ke. Dia jawab benda dah jujur. Jadi tidak cepat-cepat kepada fatwa. Bal yaqulu ihtiyatan,
Bahkan berkata ia man dari itu ataupun asyakhsu itu ihtiyatan, dalam keadaan ihtiyat. Ihtiyatan tu kita boleh buat hal bagi dhamir mustatir huwa pada yaqul. Ai hal keadaan dia itu ihtiyatan, ai ihtiyat. Ihtata yahtatu ihtiyatan. Betul lah, ihtiyat dalam keadaan ihtiyat. Ataupun bal yaqulu, betul lah. Bal yaqulu, bahkan berkata ia asyakhsu ihtiyatan. Bukan, ihtiyatan kita boleh buat maf'ul li ajli. Boleh juga. Kerana ihtiyat. Kata apa? Dia kata gini, maqul qaul, is'al, tanyakanlah oleh engkau, man yakunu ahlan lil fatwa, akan maf'ul bi orang yang adalah ia man itu khabar yakun ahlan, berkeahlian lil fatwa, bagi fatwa. Dia suruh tanya orang lain. Jadi kita boleh hitung sama ada wallahu a'la ataupun boleh tanyalah orang yang kepakaran, orang yang berlebih pakar. Tu ihtiyatan, maf'ul ajli, kerana dia ihtiyat. Cakap gitu. Wa ayyam tani'a, Allah berkata alla yusari'ah, dan bahawa menghalang ia asyakhsu tu anil ijtihadi, daripada ijtihad. Dia bukan ahli ijtihad, tiba-tiba nak ijtihad. Bila? Idza lam yata'ayyan alaihi, apabila lam yata'ayyan, ay lam yata'ayyan lam yata'ayyan, yang lam yata'ayyan ni maksudnya alaihi, ala syakhsi, atas seorang. Wa ayyam tari'a lil ijtihad idza lam yata'ayyan. Lam yata'ayyan yakni lam yata'ayyan al-amru lah. Dhamir itu rujuk pada ma'lum min as-siyaq, iaitu tidak faham lagi, tidak mengerti, tidak faham, tidak mengetahui masalah tersebut atas seorang, maka tak boleh ijtihad lah, tertegah dari dia daripada ijtihad. Maka lepas tu nak kata apa? Bal, bahkan yaqulu, berkata ia man itu la adri, tak tahu aku. Idza lam yashulil ijtihadu alaih, jikalau tidak mudah oleh fa'il ijtihad atasnya, atas al-amri tadi. Alaihi ala syakhsi, atas orang tadi itulah. Jikalau ijtihad tu tidak mudah atasnya, kalau mudah buatlah ijtihadnya. Contohnya ijtihad apa? Ijtihad kiblat contohnya. Tak tahu contohnya. Jadi kita tak tahu. Yang buat-buat pandai. Ijtihad kiblat tak tahu, kita taklid ke orang lah, jangan kita pula ijtihad. Lepas tu orang ikut kita. Salah dah, ikut orang pula. Orang ikut kita pula. Jadi tu. Habis. Habis dah Syu'bah yang ke-18. Wa syu'batu tasi'ata asyarata, dan bermula Syu'bah bahagian yang ke-19. Sifat khabar ta'zimul Qur'ani wa ihtiramuhu wa ihtiramul Qur'an. Idhafat masdar kepada maf'ul, mengagungkan akan Quran dan menghormati, memuliakan akan dia, akan Quran. Idhafat masdar kepada maf'ul belaka. Ihtiram itu atah kepada ta'zimu. Famin dhalika, ay famin dhalika ta'zimil Quran wa ihtiramihi tu. Dan sebahagian daripada demikian itu, demikian mana? Usyar ilah dia kena kepada ta'zimil Quran wa ihtiramihi. Sebahagian daripada ta'zimkan Quran dan menghormati Quran tu ialah ay yaqra'ahu, ta'wil masdar jadi mubtada' muakhar, min ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Ay yaqra'ahu, bahawa membaca ia man itu ataupun asyakhsu seseorang, hu akan dia akan Quran, wa huwa wawul hal bagi dhamir mustatir yaqra'u, hal keadaan bermula dia asyakhsu seorang itu, ala ay sabitun, sabit ia tu khabar ta'alluq ala taharatin jar majrur, dalam keadaan suci. Tu ta'zim Quran, dia baca Quran dalam keadaan suci. Kalau baca Quran dalam keadaan tak suci boleh, asalkan dia hadas kecil tapi pahala kurang. Kalau hadas besar, hadas pertengahan, tak boleh baca Quran, kena mandi dulu, mandi wajib dulu. Kalau dia baca juga dosa, dan dalam keadaan dia tu tidak menta'zimkan Quran lah, tidak memuliakan Quran. Quran ni ala taharah. Wa alla yamassahu, dan bahawa tidak memegang ia.
bahawa tidak memegang ia seseorang tadi akan dia maf'ulun bih akan Quran illa tahiran, melainkan illa tahiran illa tahiran, melainkan suci ia. Istisna. Jadi ya massa dhamir mustatir itu kembali kepada asyakhsu dah, tahiran jadi mustafna dah. Melainkan dalam keadaan suci, tak sentuh. Jadi kalau Quran tersebut tafsir, dia tafsir, maka boleh angkat dia kalau lebih banyak huruf dia. Kalau sikit huruf dia pada Quran, haram angkat, haram sentuh. Dan kalau sentuh tu pula, walaupun dia itu tafsir sekalipun, kalau dalam keadaan tidak bersuci, tidak boleh sentuh bahagian ayat Quran, hanya boleh sentuh bahagian tafsir saja. Wa ayyastaka, atah lagi. Atah semua tu takwil masdar. Atah pada ayyaqra'ahu belakah. Ayyastaka, bahawa bersiwak ia man seorang itu. Wa yatakhallala, dan mencuki-cuki ia seorang tu. Yatakhallala, cuki-cuki inda iradati qiraatihi, ketika berkehendak akan membacanya Quran. Jadi cuki ni dengan colek gigi lah, sisa-sisa makanan yang ada sugi. Ketika nak baca Al-Quran, berkehendak nak baca Quran, bukan ketika baca Quran, kehendak nak baca Quran, mana sebelum tu. Wa ayyastawiyah, atah lagi semua tu. Wa ayyastawiya liqiraatihi qa'idan, dan menegakkan ia seorang untuk membacanya Al-Quran qa'idan, hal dalam keadaan duduk. Mana duduk tu dalam keadaan menegak, tidak leweh gitu. Macam malam nyanda lebih kurang tegak. Mana kita tu ta'zim dia, tu min ta'zimil Quran, baca Quran kalau menegak gitu. Mana duduk dalam keadaan tulang belakang kita ni tegaklah, tidak leweh gitu. Ini sudut adab ni ya. Sudut adab. Ini ta'zim Quran. In kana fi ghairi salatin. Kalau dia itu adalah ia asyakhsu tu fi aisabitan, sabit ia fi ghairi salatin, pada selain sembahyang. Wala yakunu muttaki'an. Dan tidak adalah ia man itu muttaki'an, khabar yakun, dalam keadaan bersandar. Jangan bersandar baca Quran. Tidak ta'zim. Sama jugalah orang dengar kuliah, jangan bersandar. Orang mengaji kitab jangan sandar, sebab dia tidak mentakzimkan ilmu yang dia belajar. Dia tidak mentakzimkan ilmu yang dia belajar daripada guru tersebut. Ni kuliah ambil kursi gini. Macam tengok wayang. Orang tengok kitab, tulis kitab, dia gini. Itu tidak mentakzimkan ilmu dan tidak menghormati orang yang beri ilmu tadi. Ni dari sudut adab ni masyarakat kita dalam bab ilmu ni lost sikit lah. Dia ada masalah sikit. Malaysia lah terutama. Indonesia jangan kata Indonesia gila-gila babi. Indonesia Allah hebat. Sebab tu dia boleh melahirkan orang ilmuwan yang banyak. Sebab hebat dari sudut adab ni. Dari sudut adab hebat selalu. Tersangat hebat. Kita Malaysia jarang. Jarang. Ni macam Quran sama juga macam kitab. Ilmu sama juga. Macam Quran begitu. Lepas tu wa ayyal bisa, la bisa yalbasu, wa ayyal basa, bahawa memakai ia asyakhsu maf'ulun bih thiyabat tajammuli, akan pakaian yang cantik, yang bagus. Li'annahu, kana bahwasanya ia asyakhsu tu isim li'anna khabar munajin, asalnya munajiyun, berat ya tanwin, maka dihazafkan ya jadi munajin, ialah orang yang munajat, maf'ulun bih rabbahu, akan Tuhannya, Tuhan mana itu. Dia munajat pada Tuhan, kau dia kena pakai cantik-cantik. Ni adab macam Quran ni. Sama lah dengan hadis pun. Imam Malik rahimahullah akan pakai pakaian cantik, menghadap akan pakai pakaian cantik, pakaian indah untuk baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyastaqbilal qiblata, dan bahawa menghadap ia seorang maf'ulun bih akan kiblat, li qiraatihi, untuk membacanya Quran. Ini moleklah untuk orang yang baca Quran, ambil adab-adab ni. Dan orang yang hafal Quran tu sama jugalah. Wa ayyatamadmadha, atah lagi. Semua atah pada ayat qira'ahu. Ini semua ada adab belakang ni. Bahawa
Berkumur ia seorang. Berkumur ia seorang. Kullama tanakha'a. Kullama tanakha'a. Setiap kali. Tanakha'a ni. Macam mana? Tanakha'a ni. Nak keluar kahak tu. Lebih kurang. Lepas tu itu. Sunat matmadah. Bersihkan mulut. Setiap kali kita nak khek tu, kita punya dalaman kerongkong ni, maka sunat matmadah punya sambung. Wa ayyumsika amsaka yumsiku imsak. Wa ayyumsika bahwa berhenti ia seorang anil qiraati, ta'allu'an pada yumsiku, berhenti daripada membaca Quran. Qiraah ai qiraatil Quran bila idza tasa'aba yatasa'abu tasa'uban, apabila menguak ia seorang. Berhenti sekejap, jangan nguak baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Baca menguak dulu. Dan kalau dalam sembahyang bila menguak, tak putus mengalat Fatihah, sebab itu darurah. Ni takut Allah dah penghujung ayat waladhdallin, dia menguak pula, kena ulang tak payah ulang, dah bodoh kan. Dah itu benda darurah. Bersin darurah, menguak darurah, batuk darurah. Bukan kita buat. Wa ay yaqra'ahu, dan bahawa membaca ia seorang hu akan dia maf'ul bi akan Quran ala tuaddatin. Ala mana dia? Ala tuadatin. Itu jar majrur. Ala tuadatin wa tartilin. Membaca atas, yakni atas dalam keadaan tuadatin. Tuadatin ni asal pada mawaddah ni berlemah lembut, tidak kasar. Wa tartilin, dan tartil, iaitu tartil ni bacaan dengan meraihkan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Kita ada bacaan tahqiq, ada bacaan tanwir, ada bacaan hadar. Ada bacaan tahqiq, ada bacaan tanwir, ada bacaan hadar. Jadi kena meraihkan belaka tajwid. Sama ada tahqiq ke tanwir ke hadar ke laju sekali pun mesti kena meraihkan tajwid. Tak meraihkan tajwid sini haram lah. Haram. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' sebut, walaupun seorang perempuan haid nak membaca Quran dengan qasad zikir sekalipun, wajib ra'i tajwid. Wajib nak baca 3 kul sebelum tidur dengan niat zikir, maka dia wajib juga bertajwid. Wajib. Sebab apa? Sebab asal yang dizikir itu ialah Quran. Jadi Quran kena bertajwid walaupun zikir. Kadang-kadang kita tengok orang wirid, dia buat lebih kurang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dalam satu nafas. Dalam keadaan tidak wasal. Patutnya kalau wasal, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dalam satu nafas. Tak betul. Macam seolah-olah saktah situ. Saktah yang tak apa nak saktah mana lah. Sebab satu nafas dalam keadaan dia wakah. Dalam keadaan dia wakah, lepas tu dia tak memenuhi maksud wakah. Wakah tu kena ambil nafas baru. Berhenti ambil nafas baru tu wakah. Kalau berhenti tambah ambil nafas baru tu saktah. Kalau berhenti dan tak mau sambung dah, itu qat'u. Al-qat'u. 3 tu. Saktah, as-saktatu, al-waqfu, al-qat'u. Al-qat'u ni makna berhenti tak mau baca dah. Itu al-qat'u. Kalau berhenti tapi berhenti sekejap, ambil nafas lain, sambung balik, itu al-waqaf. Tapi kalau berhenti tapi dengan satu nafas, itu saktah. Apa-apalah yang saktah, ayat saktah tu. Kita berhenti sekejap tapi tak ambil nafas baru, masih nafas yang sama, itu saktah. Dah lah baca begitu. Tajwid pula tidak ra'i. Dengu tak dengu. Kerana nak cepat.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tak ada dengung. Tidak meraihkan tajwid. Itu tidak warattilil Qur'ana tartila. Warattil, rattala yurattilu tartil. Rattala yurattilu rattil. Rattil itu fi'il amr. Al-aslu fil amri al-wujub. Illa alaihi dalil. Mereka ada dalil lain yang mengalihkan bacaan Quran dengan tartil itu dengan bacaan yang tidak tartil boleh. Ada dalil yang mengatakan boleh baca Quran dengan tidak tartil, iaitu dengan tidak meraihkan tajwid. Tak ada. Lepas tu kata wajib tu. Jadi kena belajar berguru. Baca Quran banyak tapi tak ada guru, tak boleh. Pasti tidak betul bacaan dia. Baca Quran banyak, 30 juzuk, alhamdulillah 30 juzuk khatam. Tiba-tiba 30 juzuk tu akan jadi hujjatun alaika di akhirat. Iaitu kerana dia baca tidak betul. Lepas tu kena berguru, orang awam ke, belajar ke, kena berguru. Guru ni sampai mati. Baik. Tu ada hadis kata menuntut ilmu tu daripada liang lahat, daripada apa nama tu? Daripada kecil sehingga ke liang lahat. Liang lahat mana sampai mati. Bukan maksudnya, mu degree habis belajar. Perkataan orang awam yang kata habis belajar tak betul tu. Bila habis belajar, soalan tak betul lah. Bila habis belajar, mati baru habis. Tapi kalau kata bila habis CJ tu, baru habis CJ boleh bagi tahu. Habis CJ degree ni hari 2024 baru habis. Contoh. Habis belajar, tunggu habis belajar dululah baru nikah. Tak betul. Habis belajar mati tak nikah gitu. Habis belajar dululah baru kerja. Habis belajar lepas mati baru kerja. Tak betul. Perkataan tu kena diubah. Tayaan tu kena betul. Tayaan tak betul, jawab tak betul kok. Pas belajar baru belajar, pas belajar baru kerja. Dah bila habis belajar? Ni nak habis 2019, mana 2020 mu tak gaji dah. Mu tinggal dah, tak belajar dah. Belajar sampai mati. Lepas tu ada kuliah-kuliah maghrib untuk orang awam. Supaya apa? Supaya dia sentiasa bersama dengan ilmu. Tu tarah fardu ain. Ni kuliah maghrib tak lagi. Kalau kita belajar, bukan takat kuliah maghrib, lebih lagi. Pada siang sampai ke malam. Al-istighalu bil ulum syar'iyyah. Habis. Mana dia? Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu addiya li kulli harfin haqqahu. Ni mari tajwid pula ni. Dia ada hak wajib dah ni. Wa ayyu addiya, bahawa menunaikan ia seorang li kulli harfin, bagi setiap haraf, li kulli jar majrur harfin mudhaf ilaih maf'ul bih, haqqahu haqqa harfin, akan hak huruf. Jadi hak huruf ni sifat-sifat huruf itulah, sifat huruf, makhraj huruf. Apa sifat huruf bagi dad? Istitalah. Tiba-tiba baca waladdallin, istitalah tak ada. Maka tak betul waladdallin, ada rakhawah. Tiba-tiba tidak rakhawah. Dia bersifat dengan sifat tafashi, shin, tafashi, ash. Tiba-tiba ash, gitu ya. Ash. Itu tidak ada tafashi, dia ash. Dan tafashi dan rakhawah. Rakhawah lah. Panjang sikit. Ash. Contoh itu. Ini kena ra'ilah, hak huruf, makhraj huruf kena betul, sifat huruf kena betul. Kadang-kadang makhraj huruf betul, sifat huruf tak betul pula. Kadang-kadang sifat huruf betul, makhraj tak kena. Contoh sebut huruf F pula dah. Sebut huruf fa dalam keadaan gigi bawah kena bibi atas. Patutnya gigi atas kena bibi bawah. Untuk fa, tiba-tiba fa tu dia sebut af. Bunyi fa cukup sifat tapi makhraj tak betul. Tu af. Boleh pula bunyi af. Orang af, orang gigi bawah, gigi atas kena ke bibir bawah. Dia gigi bawah kena ke bibir atas. Walaupun sifat kena, makhraj tak kena. Tak betul juga.
Jadi makhraj ambil mana? Ambil pada guru. Berguru lah pula. Tu kena mengaji Quran. Kena berguru. Jangan bentang-bentang. Jangan bentang-bentang apa nama? Qori Quran. Oh, tak ada lah guru. Tak betul tu. Qori Quran pun kena berguru. Yang teranu tu patah lagi hak kita tak apa nak teranu mana. Kadang-kadang ra'i lagu sampai terkeluar daripada huruf-huruf ataupun sifat-sifat ataupun keadaan Quran yang dibaca kena tertil. Contohnya putus suara. Dia baca Quran kena sambung sama. Sebab tu kalau huruf rakhawah ke, tawassut ke, dia tidak akan berhenti dia punya apa nama tu? Dia tidak akan berhenti, Contoh kita sebut, contoh apa mana? Contoh waladhdallin. Kalau orang tidak ada istitalah, dia buat syiddah contohnya, dia akan jadi waladhdallin. Bila dad nak ke tu, dia berhenti dah situ. Berhenti, berhenti. Dad sambung balik. Dia ada suara tu bertusan tu yang mereka peranan tu istitalah. Lepas tu baru sambung dha. Kecuali beberapa tempat saja yang sifatnya syiddah tu memang nampak macam putus Contoh maliki yaumiddin. Middin. Memang dia macam lepas tu din. Dia tidak ada apa nama tu rakhawah dah. Maliki yaumiddin. Mid tu mati, lepas tu din. Tu lain lah. Tapi kalau sifat-sifat huruf yang rakhawah, tawassut apa semua tu, tu dia ada lanjutan suara sikit. Tu mengaji tajwid dah pula weh. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, minal adai, daripada menunaikan dia tuntutan lah, makhraj huruf. Jadi menunaikan hak huruf bagi setiap huruf yang perlu ditunaikan. Tambah baca Fatihah kena betul. Sifat huruf kena jaga. Paling kurang 4 sifat huruf pada setiap huruf. Tu paling kurang lah. Kalau tafasyi sifat tambahan, istitalah sifat tambahan. Kena tahu istifal, isti'la, itbaq, syiddah, rakhawah, tawassut dan sebagainya lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa alla yatruka as-sahifata mansuratan. Mansuratan tu hal bagi mushaf as-sahifah. Tidak meninggal ia seorang maf'ul bih as-sahifata, akan mushaf itu hal bagi sahifah. Hal keadaan terbuka ia, bertebaran, terbuka lah. Terbuka ia, terbuka. Dia terbuka. Tak baca pun, nyembang. Tutup lah. Sama lah dengan kitab. Iza wada'aha. Bila yang kata tu? Iza wada'aha, ay wada'a asyakhsu, akan dia akan sahifah. Bila letak Quran, nak baca, dia buka. Lepas tu buka saja. Tak baca pun. Tu tidak ada adab dari situ, tidak menta'zimkan Quran. Tutup lah kalau tak baca. Wa alla yad'a fawqahu syai'an. Syai'an maf'ulun bih, fawqahu ta'alluq yad'ahu mudhaf ilaih. Tidak meletakkan atas mushaf atas Quran tu akan sesuatu minal kutubi, daripada kitab-kitab lain. Tak boleh letak mushaf Quran, letak kitab atas dia. Boleh. Tidak boleh letak Quran. Tidak boleh letak pen ke apa-apa benda yang menindih Quran. Tidak ada sifat ta'zim pada Quran begitu. Wala hatta yakuna, sehingga yakuna itu maksud bi'an mudmarah, sehingga adalah ia. Tu hatta yakuna, sehingga adalah ia Quran itu abadan, selama-lamanya, aliyan khabar yakun. Abadan tu zaraf ataupun maf'ulun fi. Aliyan tu khabar yakun. Tinggi ala sa'iril kitab, ta'alluq aliyan kepada ala, tinggi atas sekalian kitab-kitab lain. Sa'iril kutubi, sa'iri jar majrur wa huwa mudhaf, al-kutubi mudhafun ilaih. Habis.
Wa ayyada'ahu, dan bahawa meletak ia seorang akan Quran itu fi hijrihi pada pangkuan seorang. Mana dekat dengan dia lah. Idza qara'ahu, bila yang kena dekat ni, apabila membaca ia asyakhsuhu akan Quran. Au ala syai'in baina yadayhi, ai atau pada fi, ataupun meletakkan dia atas sesuatu, ala syai'in baina yadayhi, sifat syai'in, yang mana sesuatu itu berada di hadapannya. Ais syai'in sabata baina yadayhi, di hadapan dia lah. Letak Quran di atas sesuatu yang berada di hadapannya. Dan tidak meletakkannya wala yada'uhu, dan wala yada'uhu atau pada ay yada'uhu, dan tidak meletak ia seorang akan mushaf itu bil ardi, pada bumi, pada tanah lah, mana di bawah. Mesti letak atas sesuatu, jangan letak bawah terus. Wa alla yamhuhu, dan bahawa tidak menghapus tidak memadam ia seorang akan Quran minal lauhi, daripada lauh papan. Kalau orang yang tulis kat papan tu tidak padam, bil buzaqi, dengan ludah. Jangan hapus dengan ludah, bil buzaq, dengan ludah. Tak ada tu. Bahkan nak padang macam mana? Ya ghasilahu, membasuh ia seorang akan lauh bil ma'i, dengan air. Sapu dengan air lah. Jadi kalau orang yang tulis kat lauh lah. Tapi sekarang kalau tulis kat papan macam kat Mauritania tu, dia padam gitu ya, tak pakai air pun. Tapi jangan guna ludah lah tu ya. Jangan guna air liur. Wa alla yattakhidha as-sahifata idza balaitah wa darastah. Wa alla yattakhidha idza baliyat wa darasat. Kejap. Wa alla yattakhidha, dan bahawa tidak bahawa tidak mencari ia oleh engkau, asyakhsu, oleh seorang, maf'ul bih, akan sahifata, akan mushaf tadi. Tak cari, tidak menarik, tidak macam meragut gitu. Idza baliyat, apabila telah lusuh ia Quran, ataupun telah basah ia Quran. Lusuh lah di sini. Wa darasat, dan ketika usang. Lusuh, usang, basah. Supaya apa? Maf'ul ajlih, wiqayatan, kerana menjaga lil kutubi. Kerana menjaga lil kutubi. Sekejap. Bukan ni. Jengok ni. Dia kata wa alla yattakhidha. Ittakhadha yattakhidhu ittikhaf. Zahir makna ambil lah. Wa alla yattakhidha, bahawa tidak ambil ia seorang, maf'ulun bih, as-sahifata, akan mushaf itu, idza baliyat, apabila lusuh ia sahifah. Dhamir mustatir, huwa kembali kepada sahifah, fa'il. Wa darasa, dan usang ia sahifah itu. Kerana apa? Ambil tu. Ambil mushaf yang telah usang, yang telah lusuh, wiqayatan, kerana nak menjaga lil kutubi. Lil kutubi ni kitab-kitab. Untuk menjaga kitab-kitab. Kerana kita ambil mushaf lama untuk jaga kitab, kualiti kitab kita, kulit kitab lah kot. Dia kita jadikan dia tu sebagai pelapis. Sebagai pelapis. Untuk menjaga kitab kita tu bila dia lusuh. Biasa orang ambil, tak tahulah ni mukuh ke mana ke.
Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, dzalika litikhadha tu, demikian mengambil tadi itu, jufaun, itu kasar. Jufaun satu tindakan yang kasar, yang tak kena. Jufaun azimun, yang cukup besar. Mana cukup besar ni, mana tindakan yang cukup besar lah, kasar dia tu. Walakin yamhuha bil ma'i, tetapi menghapus ia seorang akan dia akan sahifah tadi bil ma'i, dengan air. Makna mushaf tadi sebelum jadi pelapik ke apa, hapuskanlah dulu ayat Quran tu dengan air. Ni wallah alalah, mungkin sahifah ni boleh kena air ke jadi padang. Kalau sekarang ni tak boleh dah. Sekarang ni tertulis begitu, tertulis pak gitu, bukan dengan tak boleh dihapus dengan air, melainkan bakar. Jadi tak boleh lah untuk kita buat pelapik kitab kau, sebab dia dah usang, dia dah terkoyak-koyak. Ni mungkin zaman dia ni tulis dengan tulisan yang boleh dihapuskan dengan air, maka bolehlah dibuat pelapik ataupun apa-apa untuk jaga kitab lain, untuk jadi balutan kitab lain. Kadang-kadang ada orang kita pernah jumpa, dia balut dengan paper kitab dia tak balut dengan tu yang apa, yang plastik tu, dia balut dengan paper tu untuk wiqayah dan kutub tu. Sama jugalah mushaf yang usang ni, kena hapuskan dulu tulisan dia kalau nak buat, maka dia sehinggakan dia tu tidak dipanggil sebagai mushaf, maka bolehlah buat apa benda pun. Macam kulit Quran. Kulit Quran kalau masih orang nampak dia tu macam mushaf, tak boleh kita pegang tanpa wuduk. Tapi kalau dia nampak macam bukan lagi mushaf, maka boleh. Tempat kulit Quran tu, tempat kulit Quran tu kulit saja, isi dia kitab contohnya. Jadi kalau orang nampak itu macam mushaf, maka tak boleh lagi. Kalau nampak dia bukan lagi macam mushaf Quran, boleh. Dia asalkan jangan nampak mushaf saja. Wa alla yaqra'a, banyak pula wa alla yaqra'a, dan bahawa membaca ia seorang asyakhsu, baca ia seorang fil aswaqi, jangan baca di pasar. Pi maiding, jangan basang Quran. Sebab apa? Orang nak bercakap, jadi tak hormat Quran situ. Dalam Quran sebut bila orang baca Quran kena senyap. Di walimah sama juga, jangan baca Quran. Jangan kita buka Quran nampak warak tapi bodoh. Nampak macam warak golah, tak pasang lagu-lagu, baca Quran saja, bodoh juga tu. Sebab orang dalam walimah mustahil orang tu akan diam semua. Mustahil, mesti akan bercakap. Jadi bila bercakap waktu baca Quran, tidak menghormati Quran. Jadi tidak boleh membaca Quran itu, tidak wa alla, dan tidak membaca ia Quran seorang itu di pasar-pasar. Wala yaqra'u fi mawatinil laghti, dan tidak membaca juga pada tempat-tempat al-laghti, iaitu tempat-tempat orang ramai, ada bunyi-bunyi ramai, hiruk pikuk. Tu al-laghti, hiruk pikuk ramai. Al-laghti wal-laghwi, ataf wal-laghwi, dan tempat lara, tempat lara. Wa majma'is sufahai, dan juga tempat-tempat himpun orang yang bodoh-bodoh. Sebab mereka tidak akan menghormati Quran. Jadi tak boleh baca di pasar, di tempat walimah, di tempat orang ramai lah. Sebab dia akan tidak mendengar Quran, maka dia tidak akan menghormati Quran di situ. Tapi kalau baca maulid ke, baca nasyid apa ketika walimah tu, tak apalah, boleh lah. Tapi jangan kuat sangat sehingga mengganggu orang nak sembang. Koda-koda dah lah ni, kuat berdengu. Order speaker daripada Jepun contohnya. Wa alla yasubba ghasalatahu ala kunasatin. Pula dah. Wa alla yasubba ni tuang, dan bahawa tidak tuang ia seorang maf'ul bih ghasalatahu, ghasalatal Quran, tidak menuangkan air basuhan Quran. Kita basuh Quran makna kita nak hilangkan tu di atas ala kunasatin, atas sampah. Kunasah, contoh kita nak hilang di zaman dia lah, boleh jadi dia zaman dia boleh hilangkan Quran dengan air, jadi dia tuang, kesan basuhan tu dia letak dalam sampah, kena kat sampah. Hak tu tidak ada.
Bila yang kata gitu, idza ghtasala, apabila idza ghtasala, apabila membasuh ia seorang bi kitabatihi, dengan tulisannya, tulisan syakhsi, iaitu tulisan Quran. Dia tulis Quran dengan dakwat contohnya. Dengan dakwat lah. Dia dengan dakwat yang basah tu, dia boleh hapus dengan air. Lepas tu, dia pun hapus air dekat sampah. Tu tidak ada adab. Tidak boleh begitu. Kerana apa tidak boleh begitu? Kejap. Allah yasubba, tidak menuangkan basuhan Quran itu ke atas sampah bila dia basuh dengan tulisannya. Ya, mana bila dia basuh tulisan Quran dia tulis mustafian min saqamin. Kerana mustafian, kerana menjadi ubat min saqamin. Kena siap. Kan? Mustafian, hal keadaan ghasalahnya itu menjadi ubat min saqamin, daripada satu penyakit. Dia nak buat ubat dengan basuhan ayat Quran tu, kesal ayat Quran tu, dia basuh dengan dakwat. Dia ada contoh orang mengandung, dia ada tempat tulis ayat Quran, cara-cara nak memudahkan mengandung, ada tulis kat ayat Quran tu, baru dia basuh, minum. Tidak boleh tuang air tersebut di atas sampah bila dia basuh tulisan Quran yang dia buat itu untuk buat ubat bagi satu penyakit. Jangan tuang kat sampah. Kan kita takut basah tu. Takut basah tu kita buang kat sampah siap-siap. Takut kalau jatuh tu jatuh kat sampah. Jangan. Yang nak buat ubat boleh, tak salah. Tapi janganlah kita tuang tu di sampah. Tempat kotor lah dia panggil, tempat yang hina. Wala fi mawdi'i najasatin, ay wala yasubba ghasalatahu tu fi mawdi'i najasatin, dan bukan juga pada tempat najis. Wala, tapi yang kunasah tu sampah tu tempat kotor, di tempat najis tak boleh juga. Wala ala mawdi'in, dan bukan juga atas tempat yuti'u ni autaa yuti'u, yang akan ataupun yuta'u, yang dipenyek-penyekkan ataupun diinjak-injakkan, ditindih dan sebagainya. Jangan letak tempat begitu. Tempat yang boleh orang tindih, boleh pijak. Walakin ala nahiyatin, tetapi walakin ala ay yasubbul ma ay yasubbu ghasalatahu tu ala nahiyatin, atas mestilah dia tuang tu di atas satu tempat minal ardi, daripada bumi, fi buq'atin, pada tanah, la sifat ya yata'uha an-nasu, yang tidak memijak ia akan nahiyah itu oleh fa'il an-nasu, oleh manusia. Kena pergi kat tempat yang mana tidak dipijak oleh manusia. Tuang situ tak apa. Jangan tuang tempat-tempat yang boleh menyebabkan najis. Tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang boleh dipijak orang. Bahkan dia kena pergi satu tempat yang mustahil ataupun susah orang nak pergi situ untuk pijak. Mana tempat orang kosong lah. Bertahap tu au yahfiru hafiratan, ataupun kalau tak mau buat gitu payah nak cari semua tempat ada belaka. Au yahfiru, atau menggali ia. Au yahfiru, atau menggali ia syakhsu hafiratan, akan satu lubang fi mawdi'in tahirin, pada satu tempat yang suci ia tempat tu. Tempat tu suci. Belakang rumah ke? Suci tak? Suci. Kita gali. Kemudian hatta yusabba, sehingga akan dituangkan akan dia akan ghasalatu. Tu naik fa'il tu mustatih huwa, naik fa'il kembali kepada ghasalah. Dituangkan ghasalah tadi min jasadihi, daripada jasadnya, jasad seorang. Hatta yusabba min jasadihi min jasadihi, ya. Min jasadihi, daripada jasadnya, daripada jasad seorang lah, syakhsi tadi, mana daripada diri dia, fi tilkal hafirati, pada demikian lubang tersebut, thumma yaksibaha, atah kepada yusabba,
Thumma kemudian yaksibaha. Kemudian bahawa menimbun ia seorang akan dia timbun timbun ni makna kabur balik kita letakkan tanah tu balik yang kita gali tu. Akan thumma yaksibaha, dia akan rosalah air tadi. Jadi kita korek air, korek tanah. Yang mana tanah tu tempat dia suci. Kemudian kita tuang air ke tempat tersebut di dalam tanah tu yang kita gali. Kemudian kita timbun semula. Tu cara dia. Kalau tak mau pergi ke tempat yang orang tak pijak tu lah. Susah nak cari contohnya. Maka gali. Bertahap tu. Mana air basuhan Quran tidak boleh buang sembarangan. Air basuhan Quran yang kita tulis mushaf tu tidak boleh buang sembarangan. Au fi nahrin, ataupun pilihan yang ketiga, fi nahrin kabirin, dituang ayusabba, dituangkan akan dia fi nahrin kabirin, pada sungai yang besar. Laut ke boleh pi laut pula, sungai besar. Yakhtalitu, sifat yang bercampur ia sungai tadi, bimaihi, bukan, ia bercampur ia apa au fi nahrin kabirin yakhtalitu sifat dah yang bercampur ia mak tu lah, air basuhan tu, bimaihi, dengan airnya, air nahrin kabir, air sungai besar tadi, fayajri, kemudian lalu ia mengalir ia ma'u nahrin kabir. Dhamir mustatih huwa fa'il, kembali kepada ma'i nahrin kabir. Campur tak ada salah, air laut, sungai besar, tuang teruk ke laut. Ia 3 pilihan lah. Jika tempat orang yang tak pijak-pijak, yang tidak najis, yang bukan sampah, ataupun gali lubang, ataupun pergi kat sungai besar supaya dia mengalir dengan sungai besar tersebut, laut dan sebagainya. Tu disiplin dia lah. Disiplin dia. Selesai. Kemudian wa ay yusammiyallaha ala kulli nafasin idza katabahu. Dan bahawa hendak menyebutlah ia asyakhsu. Menyebutlah, menamakanlah ia asyakhsu akan maf'ul bih Allah, menyebut nama Allah ala kulli nafasin, atas setiap nafas, setiap kali nafas, bila idza katabahu, apabila menulis ia asyakhsu akan dia akan Quran. Setiap nafas tu moleknya secara adabnya zikir. Subhanallah, tulis subhanallah satu nafas, tarik lagi subhanallah. Ketika menulis Quran. Tapi ketika menulis Quran ni, kalau dhabit sininya untuk perubatan lah, untuk berubat. Untuk berubat. Ataupun kita boleh kata selain berubat ikutlah. Ni adab saja. Mana kalau tak buat pun tak ada masalah ni. Ada yang adab yang dia bentangkan tadi tu, ada yang wajib, ada yang sunat. Au syaribahu, betul lah. Au syaribahu, au syaribahu atau meminum ia seorang akan dia au syaribahu ni ataf kepada kata bahu. Atau ada kata bahu lah, ay yusammiyallaha, bahawa menyebut ia seorang akan Allah atas setiap nafasnya apabila dia minum. Minumkan setiap nafas. Bismillah. Bismillah. Nama Allah. Dengan nama Allah. Bismillah. Wa yu'azziman niyata, dan mengagunglah ia asyakhsu maf'ulun bi akan niat fi dzalika syurbi, boleh fi dzalikal kitabah, boleh mengagungkan ia seorang akan niat pada demikian apa yang dia buat tu daripada kitabah dan minum. Mana dia minum dalam keadaan mengucap bismillah tu mulut, dalam hati ta'zim niat tersebut, mengagungkan niat tersebut dengan perbuatan itu. Mana niat yang bukan sembarangan lah. Kita menta'zim, kita membesarkan niat tersebut,
supaya pahala yang kita niat tu dapat pahala dari sudut hati niat, dari sudut perbuatan dengan mulut kita ucap bismillah nama Allah Taala. Jadi dapat berlakulah perbuatan dengan niat, perbuatan dengan niat. Perbuatan tu pula dengan anggota tu pula dengan sebutan, dapat pula qaul lisan. 3 jadi perbuatan umum. Perbuatan sama ada perbuatan sungguh dengan badan atau perkataan atau i'tiqad. Sekarang ni perbuatan dah, perbuatan. Minum tu perbuatan. Ucap bismillah kat mulut. Dalam hati ta'zimun niyah. 3. Dia baca awal wuduk lah. Awal wuduk ketika basuh tangan. Ini perbuatan. Dalam keadaan masa yang sama mulut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan yang sama hati itu niat untuk buat sunat-sunat wudu. 3 benda dalam keadaan yang sama. Fa innallaha. Jadi untuk mentakzimkan niat kerana apa? Kerana dia minum tu boleh diniat jadi ubat, boleh diniat untuk apa dan sebagainya. Tambah kalau minum air Zam-Zam. Ada niat-niat tertentu yang diajar oleh ulama fiqh, boleh tengoklah kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Taala itu, Allah isim inna khabar, yu'tihi mendatangi ia Allah, ia akan syakhsa ala qadri niyatihi, atas qadar niatnya asyakhsi. Dia niat apa waktu minum? Elak maksiat, insya-Allah Taala Allah beri kudrat pada dia untuk dapat halang daripada buat maksiat. Untuk dia tu jelira otak dia, insya-Allah Taala. Jadi ada niat. Minum tu ada niat dah. Tu. Minum tu ada niat. Begitu juga tulis Quran tu niat apa? Insya-Allah Taala Allah Taala akan memberikan, yu'tihi makna memberikan, memberikan qadar dia niat itu, apa yang dia niatkan. Niat tulis, niat minum tu untuk apa? Insya-Allah Taala Allah Taala akan perkenankan dengan izin dia. Hak tu ada adab syu'batul iman yang keberapa atau tu? Ada gabung sekali semua. Iaitu syu'batul iman yang keberapa tadi? Yang ke-19. Panjang. Jadi ada adab yang diutarakan ni, ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau wajib contoh tadilah. Membaca Quran dengan tartil, itu wajib. Itu bukan sunat lah tu. Habis wasyu'batul 20 dan bermula bahagian yang ke-20 pula, cabang iman yang ke-20 ialah at-taharatu, bersuci. Suci wudu atau mandi secara umum lah. Wallahu ta'ala a'lam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.